Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah yang Allah kasihi dan yang Allah rahmati sekalian, kita mengucapkan banyak-banyak pujian kepada Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah selama-lamanya. Kita memperbanyakkan puji-pujian kepada Allah, tanda syukur kita kepada Allah. Kelas kita pada malam ini dapat kita jalankan seperti yang kita rancangkan, yang mana kita akan menambahkan dan mengukuhkan ilmu pengetahuan kita berkenaan dengan kemusykilan yang ada kaitan dengan kehidupan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Kita masih lagi sebenarnya membicarakan tentang kisah Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, yang mana malam ni kita akan fokus kepada dua isu, dua kemusykilan yang kita akan rungkaikan, yang kita akan sama-sama mencerahkan agar apa sahaja yang dikaitkan dengan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam ini dapat dijelaskan, kerana kita tahu bahawa sumber kepada kisah Nabi ini ada banyak. Sumber yang kita tak dapat nak menolak kesahihannya sudah pasti adalah Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Namun begitu, ada juga sumber-sumber daripada kitab-kitab perjanjian lama, kitab-kitab perjanjian baru, yang mana kadang-kadang ada fakta riwayat tentang kisah para Nabi ini yang macam tak secucuk, yang macam tak selari. Ada yang tak kena pada kisah tersebut. Sedangkan kita semua sedia maklum bahawa semua Rasul yang Allah pilih mestilah manusia yang terbaik. Mestilah manusia yang sifatnya itu baik. Tidak ada cacat cela. Tetapi ada fakta, ada beberapa isu yang kalau kita tak perincikan, kalau kita tak perhalusi, akan membawa kepada mencemarkan status kerasulan, boleh menjatuhkan kredibiliti seorang Rasul, sedangkan Rasul itu Allah yang memilihnya. Jadi malam ini apa yang kita nak bincangkan ada dua perkara, iaitu yang pertama, kalau kita tengok dalam senarai semak kisah Nabi Musa, yang mana senarai semak ini seperti yang kita maklumkan, tuan-tuan dan perempuan boleh ambil di nota siri yang pertama, yang mana kita akan lihat, kejap ya, saya kena besarkan ya. Okey, kita nak lihat kemusykilan yang ke-28 pada malam ini. Kita nak tengok kisah, kita nak perhaluskan kisah Nabi Musa ketika mana dia marah kepada Bani Israel yang sepeninggalannya semasa naik ke Gunung Tursina selama 40 hari, maka didapati kaumnya telah menyembah patung, anak patung lembu yang dibuat daripada emas, sehingga menyebabkan Nabi Musa ini marah, dan marah dia sehingga melemparkan lauh yang kita telah bincangkan pada minggu lepas. Yang lauh itu sebenarnya adalah kitab Taurat. Jadi adakah Nabi Musa ini dia menghina kitab Taurat sehingga dia buang kitab Taurat tu, dilemparkan, ataupun apa sebenarnya di sebalik pelemparan kitab lauh itu? Ini kita akan bincangkan pada malam ni.
Yang berikutnya, yang kedua, yang ke-29, kita nak melihat bagaimana tindakan yang telah diambil oleh Nabi Harun. Kita tahu bahawa masa Nabi Musa nak naik ke Gunung Tursina menerima kitab Taurat, memunajat kepada Allah selama 40 malam, Nabi Musa telah mengamanahkan Nabi Harun untuk mengurus Bani Israel. Dan kita tahu tadi pada kemusykilan yang ke-28, Bani Israel telah menyembah anak patung lembu. Maka apa yang Nabi Harun buat ketika melihat yang dibuat oleh Bani Israel? Adakah Nabi Harun join sama ke? Adakah Nabi Harun ini dia diamkan diri saja ke? Kenapa kita sebut benda begini? Kerana kalau dalam kitab Israiliyat, dalam riwayat Israiliyat, dalam kitab Perjanjian Lama, memang ada menyebutkan bahawasanya Nabi Harun ini seperti dia terlibat sama dengan apa, patung alat lembu tadi itu. Jadi ini sudah pasti mencemarkan kredibiliti seorang Nabi yang dilantik oleh Allah mengikuti Nabi Allah Harun, Nabi Allah Musa. Cuma saya minta maaf kerana tak dapat nak tunjukkan kitab Perjanjian Lama yang sebut seperti itu. Tetapi wujud, ada. Dalam bahasa Arab dipanggil Al-Ahdul Qadim. Dia panggil Perjanjian Lama. Jadi, kalau bukan sekadar Perjanjian Lama pun, kalau kita baca Al-Quran, kenapa Nabi Harun tak ambil tindakan apa-apa, pecahkan patung alat lembu juga dan sebagainya? Malam ni kita akan perhaluskan. Adakah Nabi Harun tidak berbuat apa-apa ataupun bagaimana? Okey, kita mulakan dengan kemusykilan yang ke-28. Jadi saya minta tuan-tuan perempuan, seperti biasa kalau ada Quran terjemahan di tangan tuan-tuan perempuan, di hadapan tuan-tuan perempuan, so boleh ambil untuk kita rujuk ayatnya dan terjemahan ayatnya. Okey. Kemusykilan yang ke-28 ini, rujukannya ia boleh diambil dalam surah Taha, surah yang ke-20, ayat 85 dan ayat nombor 86, muka surat 317. Okey, muka surat 317. Okey. Mari kita sama-sama melihat dalam isi kandungan ayat ini, dan ada satu lagi sebenarnya, maafkan saya, ada satu lagi surah, iaitu dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7, ayat 150, muka surat 169. Okey, surah Al-A'raf, ayat 150, muka surat 169. Moga-moga sempat membuka halaman muka surat untuk rujukan ayat bagi membincangkan kemusykilan yang ke-28 tentang kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Baik, kita lihat dulu maklumat di dalam surah Taha. Okey. Dalam surah Taha ayat nombor 85. Okey, tuan-tuan, ayat nombor 85 ini adalah lanjutan. Okey, setelah Nabi Musa alaihi salatu wassalam bertemu dengan Allah, okey, naik seorang diri ke Gunung Tursina yang kita telah pun mempelajari pada minggu lepas. Okey. Masa setelah Nabi Allah Musa, dia telah bermunajat kepada Allah selama 40 malam, dia menerima kitab Taurat selepas 40 malam itu, maka Allah memberitahu kepada Nabi Musa. Masa itu Nabi Musa masih lagi berada di atas gunung Tursina. Allah mengatakan apa kepada Nabi Musa? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qala. Okey, Allah berfirman kepada Nabi Musa. Kita semua tahu bahawa
Nabi Musa dia dapat berkata-kata secara langsung dengan Allah, dan Allah memberitahu kepadanya juga adalah secara langsung tanpa menggunakan perantaraan para malaikat. Jadi Allah beritahu kepada Musa, fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dik. Allah memberitahu, sesungguhnya kami telah mengenakan kaummu. Maksudnya Allah telah mengenakan kepada kaum Bani Israel fatanna, satu fitnah. Allah telah memberikan satu ujian kepada Bani Israel setelah Nabi Musa tak ada bersama dengan mereka. Nabi Musa bukan pergi lama pun, 30 hari. Lepas tu 30 malam, tambah lagi satu malam. 10 malam, jadi 40 malam je. Sebulan 10 hari saja. Tetapi dalam tempoh itu, Allah telah memberikan ujian kepada Bani Israel. Akhirnya mereka telah apa? Wa adhallahumus Samiri. Mereka telah disesatkan oleh Samiri. Okey, Samiri ni ia adalah seorang lelaki. Dia adalah manusia, seorang lelaki. Samiri inilah yang pencetus kepada Bani Israel supaya mereka bersama-sama dengannya membuat patung anak lembu. Maksudnya patung anak lembu daripada emas yang mereka sempat ambil ketika mana mereka di Mesir dulu, kan mereka melarikan diri daripada dikejar Firaun. Sebenarnya mereka ada bawa emas tu. Jadi emas itulah yang digunakan untuk membuat patung anak lembu emas tu. Okey, pencetus ideanya ataupun influencernya adalah Samiri. Okey, jadi dalam tempoh 40 malam tu, Samiri telah memainkan peranan. Akhirnya mereka Bani Israel ikut apa? Ikut apa yang tadi dikatakan oleh As-Samiri. Okey, kisah Samiri ni insya-Allah nanti kita akan bincang pada kemuskilan yang ke-31. Jadi kita kena ikut sehingga kemuskilan yang kemuskilan yang ke-31. Mungkin dalam tempoh, mungkin minggu depan kot insya-Allah. Ni 28, 29, 30. Mungkin minggu depan kita akan cerita tentang macam mana Samiri ni dia boleh cetuskan idea untuk buat patung anak lembu daripada emas. Okey. Kemudian kita tahu ayat 85 ni, Nabi Musa tahu semasa di atas Gunung Tursina lagi Allah beritahu pada dia. Jadi agak-agak tuan-tuan dan puan-puan ya, apakah perasaan, apakah yang dirasakan oleh Nabi Musa ni setelah dia tahu maklumat ni Allah beritahu kepada dia? Kan tentulah dia akan marah, tentu dia akan sedih. Masa ni dia belum tengok depan mata lagi patung anak lembu tu. Dia belum tengok lagi depan mata Bani Israel menyembah patung yang berbentuk anak lembu tu. Kan dia dah dengar Allah bagi tahu, belum lihat dengan depan matanya. Okey, ayat 86 Allah mengatakan faraja'a Musa ila qaumihi, maka kembalilah Musa kepada kaumnya. Yang ini Nabi Musa dah turun dari Gunung Tursina, dia sampai dekat Bani Israel, dia tengok depan mata dia, ghadbana, dia sangat marah. Ghadban ni maksudnya sangat marah. Asifan, lepas tu dengan perasaan yang sangat sedih. Jadi kita kena tambah perkataan sangat duka cita dan juga perkataan sangat marah dan sangat duka cita. Ada dua perasaan yang dialami oleh Nabi Musa. Pertama marah,
Sangat marah ni. Yang kedua asifan, sedih, marah dan sangat sedih. Lepas tu Nabi Musa, dia bertanya kepada Bani Israel. Qala ya qaum, wahai kaumku, alam ya'idukum rabbukum wa'adan hasana? Bukankah Rabb kamu telah menjanjikan kepada kamu dengan suatu janji yang baik? Suatu janji yang baik ni maknanya Allah telah janji kepada Bani Israel untuk mereka mendapat kitab Taurat. Kalau kita nak tahu janji ni Allah pernah berjanji bila, ayat ini kita kena lihat ayat-ayat sejurus selepas Bani Israel berjaya menyeberangi Laut Merah setelah dikejar oleh Firaun. Setelah janji ini berlakulah yang Nabi Musa terkejar-kejar cepat-cepat tu naik ke Gunung Tursina tu yang kita dah belajar pada minggu lepas tu. Dia tak sabar-sabar untuk bertemu dengan Allah, nak dapat redha Allah. Kan? Tapi Bani Israel tak sabar untuk menunggu kepulangan siapa? Kepulangan Nabi Musa. Bukan lama pun, 30 malam, campur 40 hari. Kan sebenarnya itulah janji baik yang Allah nak beri kepada Bani Israel. Ya, kita tahu kan sebelum ni kita belajar kitab Taurat tu apa? Huda, rahmah, betul tak? Dhiya, sinaran. Kita belajar sebelum ni kan? Okey. Itu adalah janji Allah baik. Justru itu Nabi Musa kata apa? Afatala alaikumul ahdu. Apakah terasa lama masa yang berlalu itu bagi kamu? Nabi Musa kata apa? Lama sangat ke? Kau ni tak sabar ke? Nak tunggu aku balik daripada Gunung Tursina tu? Tak lama pun. 40 malam je. Kau rasa lama sangat ke? Ataupun Nabi Musa kata, am kat sini sebenarnya bukan atau sebenarnya. Am dekat sini dia kena diterjemahkan perkataan bal. Kita jangan gunakan atau, terjemahan kita macam atau. Sebab kita nampak atau kat sini macam pilihan kan, macam mereka ni pilih salah satu saja. Sebenarnya am kat sini sebenarnya adalah bal. Bal ni maknanya bahkan. Bahkan kata Nabi Musa AS, aradtum ayyahilla alaikum ghadabum min rabbikum fa akhlaftum maw'idi. Nabi Musa kata apa? Bahkan kamu semua ni saja kan nak dapat kemurkaan daripada Rabb kamu menimpa kamu. Lalu kamu semua menyalahi perjanjian kamu denganku. Mereka semua berjanji kepada Nabi Musa untuk taat Nabi Musa, dengar cakap Nabi Musa. Jadi Nabi Musa ni dia, cuba bayangkan, dalam keadaan dia sangat marah, tengok depan mata ada patung berhala. Kalau kita tuan-tuan duduk kan depan mata tengok sembah ada patung berhala, kan, lepas tu pula sebelum ni pernah buat aku janji kan. Lepas tu Nabi Musa balik dalam keadaan sangat sedih. Dia tak sabar-sabar nak mendapat wahyu dari Allah tu, nak munajat kepada Allah, nak dapat wahyu, nak dapat kitab Taurat tu. Tapi balik-balik ini yang dibuat oleh kaum dia. Okay. Jadi Nabi Musa ni dia kata, korang ni semuanya nak mencari kemurkaan daripada Rabb kamu. Kamu ni sebenarnya nak cari bala ni, dia katakan. Sebab kita tahu kan, Nabi Musa pergi ke Gunung Tursina tu nak mencari redha Allah ni. Tiba-tiba kaum dia bukan mencari redha Allah, mencari kemurkaan Allah. Okay, ini adalah ayat 86 surah Taha. Jadi untuk maklumat yang lebih lanjut, kita kena gabung maklumat dalam surah Al-A'raf. Okay, kita tengok ayat 150. Apa yang diperkatakan oleh Nabi Allah Musa kepada kaumnya, tapi sebelum itu kita lihat apa yang Nabi Musa lakukan setelah melihat kaumnya.
Sebab kalau kita baca ayat surah Taha ayat 86, kita tak jumpa lagi yang kitab Taurat yang dilemparkan tu. Cuma kita dapat tahu Nabi Musa datang dalam keadaan ghadabana asifa, marah duka cita. Jadi kita kena tengok dalam surah Al-A'raf. Okay. Walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadabana asifa. Okay. Ketika mana Nabi Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan duka cita, sangat marah dan sangat bersedih, dia berkata, Nabi Musa kata apa? Qala bi'sa ma khalaftumuni min ba'di. Nabi Musa kata apa? Apa yang kau buat ni setelah aku pergi ni, ini adalah perbuatan yang sangat buruk, sangat terkutuk. Kata Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Lepas tu Nabi Musa kata apa lagi? A'ajiltum amra rabbikum. Kenapa kamu terburu-buru terhadap perintah Rabb kamu? Yang tadilah maksudnya, dia kata, kenapa kau ni tak sabar-sabar tunggu perintah Allah? Maklumat dalam kitab Taurat tadi itu. Kenapa kamu terburu-buru? Okay. Jadi, setelah itu apa Nabi Musa buat? Allah mengatakan, وَأَلْقَى الْأَلْوَاحِ. Dia buat apa? Dia mencampakkan lauh-lauh itu. Ini isunya, dia mencampakkan lauh-lauh itu. Kemudian, وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ. Lalu dia memegang rambut kepala saudaranya sambil menarik ke arahnya. Lalu dia berkata, yang ini saya tak nak kupas, kita tak nak bincangkan tentang Nabi Musa menarik rambut Nabi Allah Harun. Tengok dia punya marah ni Musa. Kita tahu kan Nabi Musa, dia punya penumbuk dia saja boleh menyebabkan orang mati kan. Dia tarik rambut Harun ni. Dia maknanya dia marah sangat. Masa ni Nabi Harun tak explain lagi apa yang dia dah buat. Itu kita akan belajar lepas ni. Kan? Okay. Yang ni kita tinggalkan. Kita nak sampai kepada Nabi Musa mencampakkan lauh-lauh itu. Jadi, menunjukkan bahawa betul Nabi Musa mencampakkan lauh itu. Ya, jawapan dia iya. Wa alqa alwah. Okey. Jelas tuan-puan? Okey. Inilah kemusykilan yang kita nak bincangkan dekat ayat yang dia mencampakkan lauh-lauh itu. Okey. Jadi, persoalannya apa? Maksud kemusykilan dia apa? Takkan Nabi Musa ni dia tak sabar? Dia kan Rasul, kenalah sabar. Janganlah marah. Lepas tu, teruknya Nabi Musa pergi campak kitab Taurat. Itu kan kitab suci. Kenapa dia campak kan? Ini kan boleh disalahfahami. Tetapi, kalau kita baca sebelum ayat Nabi Musa mencampakkan lauh-lauh itu, digabung dengan maklumat dalam surah Taha ayat 86 tadi, maknanya perangai tindakan Bani Israel ini patut tak kena marah. Buat syirik ni kita tak boleh nak. Tuan, bab agama, bab akidah ni kan bukan kerana mereka tak tahu. Dia berbeza dengan kaum yang tak tahu. Ini Bani Israel ni dah macam-macam mereka nampak Nabi Musa ni Rasul Allah. Nabi Musa ada pesan mereka macam-macam lah. Jadi tindakan tersebut menyebabkan Nabi Musa amat marah duka cita. Maknanya dekat sini boleh tak marah? Jawapannya boleh marah. Kerana Allah Azza wa Jalla. Kita jangan ingat marah ni secara mutlak tak boleh. Tidak. Sebenarnya marah ini ada yang dipuji oleh Allah jika dibuat kerana Allah Azza wa Jalla. Orang buat syirik, dia tak sama macam orang yang tak pakai tudung, kan? Orang yang makan, orang yang minum arak. Bukan kita kata tak haram, haram. Tapi ni akidah ni Nabi Musa marah. Lepas tu dalam keadaan yang sangat sedih, bayangkan. Marah
Lepas tu sangat sedih. Maka tindakan Nabi Musa mencapakkan laut itu sebenarnya tak salah. Tak salah tu apa? Sebab dia marah tu pun kerana Allah. Sedangkan laut itu, itulah yang Allah janji kepada mereka tu. Apa perintah yang Allah nak sampai kepada mereka ni? Apa yang mereka nak ni? Tapi mereka tak sabar nak tunggu maklumat yang ada di dalam kitab Taurat itu. Sehingga Nabi Musa kata, kau ni tak ada sabar ke? Tak ada tunggu ke? Macam ni korang buat dalam tempoh 40 hari ni. Maka Allah kan ada janji nak bagi pada kamu. Jadi mereka ni bukan sekadar buat syirik. Lepas tu mereka macam mereka seperti apa? Seperti tidak mahu apa? Seperti tidak menghargai apa yang Tuhan janjikan. Lepas tu pula mereka ni sengaja mencari kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Maka dia justru itu, kemarahan Nabi Musa itu dengan laut yang ada di tangannya, maka dia mencampakkan. Jadi tindakan Nabi Musa ini, tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah, bukanlah tindakan yang kita kata apa, yang dilakukan dalam keadaan menunjukkan dia menghina kitab Taurat tu. Tidak sama sekali, tuan-tuan. Dia punya suka tak sabar nak munajat dengan Allah tu lah. Nabi Musa cepat-cepat dia pergi ke gunung Tursina, tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah. Lepas tu pula, tidak ada ayat yang Allah menegur tindakan Nabi Musa mencapakkan laut. Tidak ada mana-mana ayat menunjukkan bahawa apa? Tindakan yang dilakukan oleh Nabi Musa AS ini tindakan yang tidak dipersalahkan. Bahkan dia marah itu pun sebenarnya adalah marah yang dipuji oleh Allah Azza wa Jalla. Okay, selesai kisah Nabi Musa, kemusykilan yang ke-28. Okey, mari kita lanjutkan kemusykilan yang berikutnya. Okey, kalau tuan-tuan nak tahu, ada ke marah dalam agama ni? Ada. Nabi pernah marah ke? Jawapan dia ada. Kita jangan ingat sunnah Nabi ni, walaupun memang ada hadis, ya, memang ada hadis yang Nabi kata jangan marah, la taghdab, jangan marah. Tapi jangan baca satu hadis saja. Kena baca skop hadis yang pernah ke Nabi marah. Jawapannya ada. Tapi marah sebab apa? Dalam perkara apa? Saya syorkan, kalau tuan-tuan di kitab Riyadhus Salihin, kitab Riyadhus Salihin, karangan Al-Imam Nawawi, kita boleh lihat ada satu tajuk, ada satu bab, marah kerana Allah. Nabi pernah marah melihat gambar-gambar di langsir yang Aisyah ada dekat langsir dia, marah. Dia pada koyak langsir tu, Nabi marah. Lepas tu Nabi pernah marah orang buat kotor di dinding-dinding masjid. Jadi kena diimbangi antara marah yang tak dibenarkan dan juga marah yang dipuji oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, kita lanjutkan dengan kemusykilan yang ke-29 yang terakhir. Kita nak tengok, betul ke Nabi Harun ni dia tak buat apa-apa tindakan? Dia terlibat sama ke seperti mana dalam Al-Ahdul Qadim, dalam kitab Perjanjian Lama? Buruk nama Nabi Harun ni. Okey, jawapan dia, kita kena tengok apa yang Allah telah cerita kepada kita. Kan? Sebab kita ada Quran. Jadi kita tengok Quran kata apa yang Nabi Harun lakukan. Jadi rujukan kita adalah surah Al-A'raf ayat 142, muka surat 167. Ayat ini boleh ditemukan di dalam Quran. Quran terjemahan ke, Quran yang tanpa terjemahan ke, biasanya standard dia punya halaman muka suratnya. Okey, lepas tu surah yang kedua, kita nak tengok surah Taha, surah yang ke-20 ayat 90 sampai 91, muka surat 318. Muka surat 318. Okey, mari kita lihat terlebih dahulu dalam surah Al-A'raf dulu. Kenapa kita nak mulakan surah Al-A'raf?
Kerana surah Al-A'raf 142 ni ada tentang penglibatan Nabi Musa setelah penglibatan Nabi Harun untuk bersama dengan Bani Israel. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Okey. Ayat 142 yang saya paparkan di skrin Zoom tuan-tuan dan puan-puan ni, ini sebenarnya potongan ayat 142 ya. Ayat 142 ni panjang lagi dekat depan dia. Tapi saya ambil yang penghujung dia. Wa qala Musa li akhihi Harun, dan berkatalah Nabi Musa kepada saudaranya Nabi Harun. Dia kata apa? Wa qala Musa li akhihi Harun akhlufni fi qaumi. Dia kata, gantikanlah aku fi qaumi, dalam memimpin kaumku. Kaumku tu kaum apa? Bani Israel. So Nabi Musa pesan dekat Nabi Harun, tolong jaga kaumku Bani Israel. Jaga macam mana? Wa aslih. Aslih itu apa? Perbaikilah. Perbaikilah. Wa aslih ni maksudnya, kalau ada mana-mana yang tak betul, kau tegur. Ada mana-mana yang salah, kau betulkan. Kata Nabi Musa kepada Nabi Harun. Kemudian apa lagi pesan Nabi Musa? Wala tattabi' sabilal mufsidin. Dan jangan kau menurut jalan orang-orang yang merosakkan. Nabi Musa, dia tak tahu apa yang akan dibuat setelah dia pergi bermunajat kepada Allah selama 40 malam tu. Tapi dia pesan awal-awal kepada Nabi Harun. Perangai yang tak elok ni, benda-benda yang kerosakan ni, benda-benda maksiat ni, kau jangan ikut. Tapi kau kena buat apa? Kau yang patut kena perbaiki mereka, tegur mereka dan pimpin mereka. Okey, itu ayat 142. Tetapi, kita kan tahu, kita belajar tadi pada kemusykilan yang ke-28, ternyata Bani Israel telah melakukan al-mufsidin, kerosakan, iaitu maksiat. Maka apa yang diperkatakan oleh Nabi Harun? Okay, kita tengok ayat 90 sampai 91 dalam surah Taha. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Allah cerita kepada kita, وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونَ مِنْ قَبْلِ. Dan sesungguhnya Harun, Nabi Harun telah pun berkata kepada mereka sebelum itu. Maksudnya, sebelum itu tu maksudnya apa? Sebelum sebelum Nabi Musa sampai, kan, sebelum Nabi Musa sebelum Nabi Musa tarik kepala Nabi Harun dah cakap, dan sebelum sebelum mereka mula nak menyembah ikut kata-kata Samiri, seperti kita belajar dekat surah Taha, kan, sebelum mereka diperdayakan oleh Samiri, Harun dah cakap dah. Nabi Harun dah kata apa? Ya qaum, wahai kaumku, innama futintum bih, sesungguhnya kamu hanya diperdaya dengan patung itu. Okey, macam mana Bani Israel boleh terpedaya dengan patung tu? Patung tu hebat sangat ke sampai boleh memperdaya Bani Israel? Ni kita akan cerita minggu depan. Jadi kita kena ikut pengajian minggu depan. Patung tu kenapa dia boleh memperdayakan Bani Israel? Dan kan Nabi Musa dah cakap, jangan engkau diperdayakan dengan patung tu sebenarnya memperdayakan kamu saja. Okey. Wa inna rabbakumur rahman, dan sesungguhnya Rabb kamu ialah Allah yang melimpah rahmatnya. Fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ini bukti bahawa Nabi Musa, Nabi Harun, bukan dia terlibat sama, tetapi Nabi Harun minta mereka ikut dia. Wa ati'u amri, dan taatilah perintahku. Nabi Harun dah cakap. Dia dah cakap.
ikut aku. Jangan ikut Samiri lah. Jangan diperdayakan dengan patung tu sebenarnya. Yang kau kena ikut siapa? Yang kau kena puja adalah Allah Ar-Rahman tu. Allah yang mengirikan kamu. Sebab Bani Israel perempuan, dia begini. Bani Israel ni, antara sebab dia kenapa dia mudah sangat dipercaya patung, sebab mereka dah lama duduk jadi hamba dekat Mesir. Tiap-tiap hari tengok patung. Tiap-tiap hari tengok patung kat Mesir. Tapi kali ni patung yang Samiri buat ni, bukan patung yang adalah dia punya patung tu dia agak pelik sikit. Ini kita kena bincang minggu depan lah. Mungkin kita dah tahu kan, patung tu boleh keluarkan suara. Kenapa keluar suara? Nanti kita akan bincang kemungkinan ini pada kelas yang akan datang. Jadi tuan-puan rahimani rahimakumullah, berdasarkan ayat ini, maka mana-mana tomahan yang boleh menjatuhkan maruah, kemuliaan Nabi Harun ini sebagai salah seorang Nabi yang dilantik oleh Allah Azza dan menemani Nabi Musa, ini ada satu tuduhan yang tidak benar sama sekali. Nabi Harun telah mengambil tindakan. Cuma, siapa yang tak nak ikut dia? Kita tengok ayat nombor 91. Kaum Bani Israel kata apa? Qalu, mereka menjawab. Lan selama-lamanya. Nadaraha alaihi aqifina hatta yarji'a ilayna Musa. Bani Israel kata apa? Dia kata, takkan kami akan tetap menyembah patung ini sehinggalah Musa kembali kepada kami. Dia berkata, kami nak sembah juga sampai Musa balik. Okey, tapi sepatutnya kita belajar tadi, sepatutnya mereka tunggu Nabi Musa balik. Jangan buat apa-apa. Kan Nabi Musa pergi mendapat perintah dari Allah, mendapat petunjuk daripada Allah, dapat cahaya daripada Allah, daripada kitab Taurat. Tapi mereka tak sabar. Mereka sengaja, itulah perangai Bani Israel mencabar. Apa? Mencabar kemarahan Allah Azza wa Jalla. Okey, tuan-tuan, jadi terbukti Nabi Harun telah menyampaikan pesanan, Nabi Harun telah tegur, dan mereka ini sendirilah yang tidak mahu mendengar kata-kata Nabi Allah Harun alaihi salatu wassalam. Justru itu, selesailah dua kemuskilan yang dikaitkan dalam kisah Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Jadi, yang pertama tadi, kalau ada mana-mana pihak yang mengatakan tak patut Nabi Musa ini marah, kan kerana orang tahu marah ni sifat yang tak bagus, maka kita jawab bahawasanya marah yang melibatkan perkara mungkar dalam perkara akidah, ia disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, Nabi Musa melemparkan lau-lau yang ada di tangannya bukan kerana dia menghina lau itu, tapi lemparan dia itu sebenarnya di atas dasar apa? Marah terhadap maksiat dan keadaan yang sangat sedih dengan apa yang dilakukan oleh Bani Israel. Dan yang ketiga, kita pelajari bahawa pada malam ini Nabi Harun telah sedaya upaya mengajak, menegur Bani Israel. Namun Bani Israel ini tegil. Mereka tidak mahu mendengar Nabi apa yang dikatakan oleh Nabi Harun, sehinggalah kembalinya Nabi Musa menemui mereka semua. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah minggu depan kita tengok dulu dalam senarai semak kita apa. Kita nak belajar tentang apa. Okey, minggu depan kita akan bincang kemuskilan yang ke-30 ni. Peristiwa Nabi Musa menegur Nabi Harun. Ini kita nak tengok. Apa jawapan Nabi Harun? Kan tadi kita tahu ayat dia yang Nabi Musa tarik
rambut Nabi Harun tu kan. Dan Nabi Harun apa yang di explain kepada Nabi Musa. Okey. Kemudian nombor 31, kemudian 31 perbuatan As-Samiri ni. Perbuatan As-Samiri tu kita akan bincangkan tentang macam mana Samiri dapat idea untuk apa? Untuk mereka cipta patung anak lembu itu. Insya Allah. Kerana kemusykilan 31 tu pun agak panjang perbahasannya, cukuplah 2 kita pelajari pada minggu hadapan insya-Allah. Moga-moga Allah melapangkan dada kita, melapangkan urusan kita, memberikan kita peluang, memberikan kita taufik, memberikan kita hidayah untuk sama-sama kita menambahkan pengetahuan kita berkenaan dengan para nabi alaihi salatu wassalam. Kerana salah satu cara kita beriman, mengukuhkan keimanan kita kepada para nabi dengan kita mempelajari kisah-kisah para nabi alaihi salatu wassalam. InsyaAllah tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada kelapangan, malam esok kita akan buat satu kelas baru. Kita akan buat kelas belajar kitab Taurat di dalam Quran. Kita nak ambil ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan kitab Taurat tu apa sebenarnya. Kitab Taurat ni. Sebab kitab Taurat ni kitab yang diulang-ulang sebutannya di dalam Al-Quranul Karim. InsyaAllah tunggu poster akan diedarkan kepada tuan-tuan perempuan. Link pun akan diedarkan kepada tuan-tuan dan perempuan. Maknanya kita cuba buat kelas setiap hari Selasa, malam Rabu. Kita akan mendalami ayat-ayat berkenaan dengan Taurat insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Subhanakallah wabarakatuh. asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Waalaikumsalam. ilaik.